Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Muhammad Fawis bin Bakri selaku pensyarah CPB 2021, debat bahasa Melayu dan seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Saya, Muhammad Iznul Hakim bin Muhammad Nor, memegang nomor matriks di 2020109475, akan berkongsi kepada anda dan membuat sedikit ulasan berkaitan dengan sebuah filem, iaitu Hure Hure. Baiklah, sebelum saya berkongsi kepada anda berkaitan dengan apa yang saya peroleh daripada filem ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu berkaitan dengan jalan cerita ataupun sinopsis cerita ini. Baiklah, filem ini merupakan salah sebuah filem di bawah arahan pengarah terkenal Malaysia, iaitu Sow Tiong Him. Filem ini juga merupakan salah sebuah filem yang berkonsepkan musikal, yang mana mengangkat semula lagu-lagu yang pernah didendangkan oleh penghibur negara, iaitu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Pasti ramai di antara kita yang mengenali siapa sosok di sebalik nama ini. Akan tetapi, masihkah kita ingat akan lagu-lagu yang pernah didendangkan oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad? Baiklah, filem ini mengisahkan tentang seorang gadis yang diberi nama Nurul Aiman, yang dilakonkan oleh Farah Nazira yang ingin mengikuti pertandingan kecantikan, iaitu Ratu Idola. Akan tetapi, disebabkan oleh tubuhnya yang montel, dia sering menjadi bahan tertawa kepada rakan-rakan yang seusia dengannya. Dalam masa yang sama, Johari yang dilakonkan oleh Hakim Ahmad, yang merupakan salah seorang jejaka tampan dan segap di kampung tersebut, menyimpan perasaan terhadap Nurul Aiman. Dalam diam, beliau sering memberi kata-kata semangat dan dorongan kepada Nurul Aiman. Manakala Rita pula yang dilakonkan oleh Hila Ferry, dia mengetahui bahawa Nurul Aiman menyertai pertandingan kecantikan tersebut. Tanpa berfikir panjang, beliau juga turut sama menyertai pertandingan tersebut dan menjadi saingan Nurul Aiman dalam pertandingan tersebut. Rita merupakan salah seorang gadis yang begitu ego dan sering memperlekehkan kebolehan Aiman dan sering mencari masalah kepada Aiman. Baiklah, sepanjang Nurul Aiman mengikuti pertandingan tersebut, terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu dihadapinya. Antaranya ialah Nurul Aiman langsung tidak mendapat sebarang dorongan ataupun kata-kata semangat daripada rakan karibnya. Hal ini dikatakan demikian kerana rakan karibnya berasa sangat cemburu melihat keakraban di antara Nurul Aiman dan Johari. Bukan itu sahaja, sebelum memasuki pusingan terakhir, Nurul Aiman dikejutkan dengan pemergian nenek kesayangannya. Nenek kesayangannya inilah yang sering memberi kata-kata semangat, memberi dorongan kepada Nurul Aiman untuk terus marah ke hadapan dan keluar daripada kepompong kebiasaan. Bukan itu sahaja, ayah kepada Johari, iaitu Cikgu Mursyid, memarahi Aiman untuk bertemu dengan anaknya kerana pada ayah Johari, pertandingan seperti itulah yang dapat merosakkan akhlak anak mereka. Dan akhir sekali, ibu kepada Nurul Aiman begitu marah apabila dapat mengetahui bahawa anak jagaannya mengikuti pertandingan-pertandingan seperti itu. Dengan keberanian dan kecantikan semula jadi yang dikurniakan kepada Nurul Aiman, beliau berjaya dinobatkan sebagai tempat pertama dalam pertandingan Ratu Idola tersebut, manakala Rita pula hanya sekadar mendapat tempat yang ketiga. Akan tetapi, dengan sikap baik hati dan rendah diri Aiman, beliau sanggup berkongsi gelaran juara tersebut bersama Rita kerana bagi Nurul Aiman, beliau hanya ingin menunjukkan bahawa kecantikan tersebut bukan dinilai daripada paras rupa, malah dari hati budi seseorang tersebut. Dan kemenangan terbesar bagi Nurul Aiman ialah mendapat sokongan dan dorongan daripada kedua ibu bapanya dalam mengikuti pertandingan ini.
Baiklah, antara kelebihan yang boleh diperoleh daripada filem ini ialah yang pertama perlu mendapat sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam apa juga perkara yang kita lakukan, dorongan dan sokongan daripada kedua ibu bapa khususnya perlu ada agar setiap perkara yang kita lakukan diiringi dengan sebuah keberkatan. Bukan itu sahaja, dorongan dan semangat daripada mereka juga merupakan salah sebuah tunjang ataupun nadi dalam kita melakukan sesuatu perkara. Seterusnya yang kedua, hubungan persahabatan. Sudah tentu dan sudah pasti, setiap daripada kita mempunyai rakan karib dikala kita susah dan kita senang. Akan tetapi, hidup tak selalunya indah, langit tak selalunya cerah. Sudah tentu dalam persahabatan pasti akan berlaku pertelingkahan walaupun sekali ataupun dua kali. Itulah yang dinamakan dengan asam garam dalam persahabatan. Biar macam mana pun kita bergaduh, biar bagaimanapun kita bertelingkah, sudah tentu hubungan di antara satu sama lain pasti akan terjalin semula. Bak kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus. Yang ketiga, kita hendaklah yakin pada diri sendiri dan berani untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Sebagai contoh dalam filem ini, Nurul Aiman berani mencuba sesuatu perkara yang baru yang di luar kebiasaannya dan dia yakin dalam melakukan perkara tersebut. Begitu juga dengan kita harus berani melakukan sesuatu perkara yang baru agar kita dapat mencungkil bakat terpendam dalam diri kita dan kita akan yakin dalam melakukannya. Yang keempat, kecantikan luaran bukanlah pengukur bagi segalanya. Baik akhlak seseorang itu, maka baiklah luarannya. Buruk akhlak seseorang itu, maka buruklah luarannya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap perbuatan yang kita lakukan hendaklah bermula daripada niat dan hati yang murni. Baiklah, yang kelima iaitu yang terakhir. Dalam filem ini juga ada menekankan bagaimana kita ingin mendidik anak kita. Baiklah, kita sebagai seorang individu yang bakal menjadi seorang guru di masa hadapan perlulah mendidik anak murid kita sesuai dengan zaman mereka. Mengambil ungkapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan pada zamanmu. Jelaslah dapat dilihat bahawa setiap zaman mempunyai cara dan kaedah tersendiri dalam mendidik anak mereka. Dan dalam filem Hure-Hure ini juga, nenek kepada Aiman ada memberi sedikit nasihat kepada ayah Aiman bahawa dalam mendidik kita harus menjadi penonton, bukan sebagai penghukum dan bukan juga sebagai penghalang. Kesimpulannya, menerusi filem ini, saya banyak mempelajari perkara yang baharu. Biar bagaimanapun kita dihina, biar bagaimanapun kita dicaci, biar bagaimanapun orang menilai kita, kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus yakin dengan kelebihan yang dikurniakan. Oleh itu, kepada sesiapa yang belum menyaksikan atau menonton filem ini, Anda boleh menontonnya di internet dengan hanya melayari Hure-Hure. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.